Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada para penonton yang sudi menonton video ceramah daripada saya yang bertajuk Pemakanan Sihat. Nama diberi Nur Alia Najwa binti Rasman yang memegang kad matrik D2020109218. Saya mengambil subjek kecergasan dan kesejahteraan hidup. Dengan ini, saya tidak mahu melengahkan masa. Saya akan mengenalkan secara umum apakah itu diet yang sihat dan seimbang. Diet yang sihat dan seimbang didefinisikan sebagai pengambilan makanan yang pelbagai dan seimbang yang dapat memberi gabungan tenaga dan zat-zat makanan yang berbeza. Ia dapat membantu menjaga kesihatan secara am dan mendapatkan tenaga yang mencukupi untuk fungsi harian. Pengambilan diet yang terdiri daripada pelbagai sumber bijirin, buah-buahan dan sayur-sayuran, daging, ikan, ayam, kekacang dan produk tenusu yang dapat memenuhi keperluan protein, karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral yang penting untuk fungsi badan anda. Setiap individu mempunyai keperluan tenaga seharian yang berbeza. Jumlah tenaga yang anda perlukan dalam sehari bergantung kepada jantina, umur, ketinggian, berat badan, saiz badan, tahap aktiviti fizikal dan kadar metabolik anda. Sebagai contoh, wanita yang banyak duduk dan dewasa memerlukan kurang kalori sehari berbanding kanak-kanak, gadis remaja, wanita yang beraktiviti fizikal secara sederhana dan lelaki yang banyak duduk. Manakala tenaga yang tinggi amat diperlukan bagi tumbesaran remaja lelaki, lelaki yang aktif, wanita yang sangat aktif dalam senaman dan lelaki dan wanita yang mempunyai kurang berat badan. Antara kepentingan makanan seimbang kepada tubuh badan adalah: pertama, membekalkan zat dan nutrien yang cukup. Kedua, mengurangkan risiko menghadapi penyakit. Ketiga, memberikan kesihatan mental yang stabil. Keempat, meningkatkan rupa paras. Kelima, mampu mengawal kadar obesiti. Keenam, membantu pembesaran fizikal yang lebih sempurna. Seterusnya, saya di sini akan menerangkan tentang piramid makanan. Pada aras pertama iaitu pada dasar piramid adalah terdiri daripada karbohidrat. Contohnya, nasi, mi, roti dan sumber biji-bijiran dan ubi-ubian. Setiap individu disarankan untuk makan secukupnya, seperti 4 hingga ke 8 sajian sehari. Manakala aras kedua terdiri daripada sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Seseorang individu digalakkan untuk makan banyak kerana sayur-sayuran dan buah-buahan dapat memberi banyak manfaat kepada tubuh badan seseorang. Kuantiti yang disarankan untuk sayur-sayuran adalah 3 sajian sehari, manakala buah-buahan 2 sajian sehari. Aras ketiga pula adalah tergolong daripada protein seperti ikan, ayam, daging dan kekacang. Setiap individu disarankan untuk makan dalam kadar yang sederhana. Kuantiti yang disarankan adalah 1/2 yang mempunyai 2 sajian ayam, daging dan telur, 1 sajian ikan sehari, 1/2 1 sajian kekacang sehari,
manakala satu yang mempunyai 3 sajian sehari susu dan juga produk tenusu. Aras terakhir iaitu di puncak terdiri daripada lemak, minyak, gula dan garam. Setiap individu disarankan untuk mengambil dengan kadar yang sangat sedikit kerana ia dapat memberi lebih banyak keburukan daripada kebaikan kepada tubuh badan. Oleh itu, sekarang para penonton pasti tertanya-tanya bagaimanakah cara untuk mengekalkan pemakanan yang sihat. Faktor utama untuk memastikan kita mengekalkan tabiat pemakanan yang sihat adalah dengan mengekalkan kesederhanaan. Daripada menjadi terlebih risau dengan sibuk mengira kalori contohnya, cuba fikir tentang diet anda dalam perspektif yang lebih menarik. Pernah atau tidak anda bayangkan anda boleh menjadi kreatif dengan pengalaman diet baru ini? Anda boleh cuba libatkan kepelbagaian dalam aspek warna dan tahap kesegaran bahan yang digunakan. Cuba elakkan makanan berbungkus dan makanan yang diproses. Ini termasuk dalam 5 makanan yang perlu dielakkan. Cuba ambil bahan makanan yang lebih segar jika mampu. Masih buntu? Jangan risau. Dengan menggunakan beberapa tips ringkas di bawah, anda sebenarnya dapat membuang segala kekeliruan yang menghantui diri anda. Anda juga dapat belajar cara untuk mencipta dan juga mengekalkan kepelbagaian makanan yang enak serta penuh nutrisi yang bukan hanya bagus untuk minda tapi juga untuk otak. Di sini saya akan kongsikan 5 tips yang mudah untuk diamalkan oleh para penonton. Pertama, sediakan sendiri bahan makanan anda. Kedua, lakukan perubahan yang betul. Ketiga, baca label. Keempat, fokus pada perasaan anda selepas makan. Kelima, minum banyak air. 5 tips ini dikongsikan oleh Dr. Rizal Abu Bakar. Dengan tidak membuang masa lagi, saya akan menerangkan lebih terperinci tentang 5 tips yang mudah diamalkan ini. Pertama, sediakan sendiri bahan makanan anda. Memasak sendiri makanan anda boleh membantu anda meneliti dengan lebih baik apa yang masuk dalam perut anda. Hal ini kerana memandangkan bahan-bahannya disediakan oleh anda sendiri, tentunya kita sedar bahawa apa sebenarnya yang kita masukkan dalam masakan. Kita akan makan kalori yang lebih sedikit dan akan berjaya mengelakkan bahan perasa kimia, gula tambahan dan juga lemak tidak sihat yang biasanya terdapat dalam bahan makanan berpaket dan makanan yang diawet. Bahan makanan berpaket dan diawet sewajarnya dijauhi kerana ianya dapat menyebabkan kita mengalami keletihan, perut menjadi buncit, kegatalan, sistem depresi yang semakin memburuk dan juga kebimbangan melampau. Jadi, tidak dinafikan lagi dengan memasak sendiri bahan makanan anda dapat mengelakkan kesan-kesan negatif ini. Tentunya, kualiti hidup anda akan berubah menjadi lebih baik. Kedua pula adalah lakukan perubahan yang betul. Apabila kita ingin mengurangkan makanan yang tidak sihat dalam diet, sangatlah penting untuk kita menggantikan makanan tersebut dengan makanan yang lebih sihat. Kita boleh menggantikan lemak tidak tepu dengan lemak yang lebih sihat. Contohnya, seperti menukar dari makan ayam goreng kepada ikan salmon yang dibakar atau panggang, semestinya dapat memberi kesan yang lebih positif kepada kesihatan tubuh badan kita. Tips ketiga adalah membaca label. Membaca label merupakan langkah yang mesti kita lakukan. Sangatlah penting untuk kita sedar kandungan bahan dalam makanan kita. Hal ini kerana pengilang biasanya akan menyembunyikan sejumlah besar gula,
ataupun lemak tidak sihat dalam makanan segera. Walaupun makanan tersebut dijamin menyihatkan, kita mestilah sentiasa berwaspada sebelum mengambil makanan tersebut. Jangan lupa baca kandungan label sebelum membeli bahan makanan yang kita inginkan. Tips keempat adalah fokus pada perasaan selepas makan. Setiap kali kita selesai makan, cuba perhatikan apa yang kita rasa. Adakah kita rasa mudah penat ataupun cepat mengantuk? Dengan melakukan langkah ini, kita akan dapat menyesuaikan diri dengan amalan pemakanan baru yang lebih sihat. Semakin sihat makanan yang kita ambil, kita akan rasa lebih baik. Semakin banyak makanan ringan yang kita ambil ataupun makan, semakin kita rasa tidak selesa, pening dan kekurangan tenaga walaupun sudah makan dengan jumlah yang sangat banyak. Kita tentunya dapat mengenal perubahan tersebut dan bandingkan kesan yang dapat kita rasa supaya kita dapat memilih dengan lebih mudah apa yang terbaik untuk tubuh badan kita. Tips yang kelima ataupun tips yang terakhir adalah minum banyak air. Ramai sedia maklum dan juga mengetahui bahawa pengambilan air putih sangatlah penting untuk mendapatkan badan yang sihat. Air putih dapat membantu menyucikan dan menetralkan toksik dalam badan. Sayangnya, ramai dari kita tidak mengamalkan pengambilan air yang mencukupi dengan keperluan badan untuk aktiviti sehari-hari. Kesannya, kita akan menjadi mudah letih, kurang bertenaga dan sakit kepala. Dengan mengekalkan tabiat minum air mencukupi sekurang-kurangnya sebanyak 8 gelas sehari, badan dan fikiran kita akan dapat berfungsi dengan lebih baik. Ianya juga akan mengekalkan kelembapan yang diperlukan oleh tubuh badan kita. Jadi, saya ingatkan kembali bahawa akan lebih mudah untuk kita menentukan pilihan makanan yang lebih sihat. Sebelum saya mengakhiri ceramah saya ingin menegaskan dan mengingatkan para penonton dan juga diri saya akan kesan makan makanan yang tidak sihat. Dalam meniti kehidupan pada marca pada pelbagai urusan yang harus dilaksanakan serta memakan masa individu tersebut sehinggakan lumrah manusia seperti makan dan minum semakin sukar. Kesibukan mengejar matlamat ataupun cita-cita hidup membuatkan kita alpa untuk mengambil serius dalam pemakanan kita dan mengambil makanan segera sebagai rutin demi menjimatkan masa. Makanan segera seperti burger dan juga mi segera adalah makanan yang telah diproses dan mengandungi pelbagai bahan kimia yang mampu memudahkan pemakanan dan menambahkan lagi tempoh tarikh luput makanan tersebut. Kandungan dalam makanan tersebut menjadi punca utama keburukan mengambil makanan secara kerap. Menjadi punca utama keburukan mengambil makanan segera secara kerap. Antaranya adalah kekerapan pengambilan makanan segera akan menyumbangkan kepada masalah obesiti. Terdapat fakta yang menunjukkan bahawa Malaysia merupakan negara pertama dalam kedudukan rakyat yang mempunyai masalah kegemukan. Faktor harga yang murah dan akses yang mudah bagi mendapatkan makanan segera menjadi punca rakyat di negara ini suka untuk membeli makanan segera berbanding memasak makanan yang lebih berkhasiat. Lambakan snack makanan ringan yang tidak berkhasiat juga menjadi punca kepada masalah obesiti di negara ini, di mana konsumer utama terdiri daripada kanak-kanak yang lebih gemar kepada makanan segera. Hal ini perlu diberi perhatian oleh pihak Kementerian Kesihatan supaya dapat mencari jalan mengurangkan masalah obesiti di samping meningkatkan kesedaran rakyat terhadap keburukan makanan segera. Di sini saya ada selitkan keratan akhbar mengenai masalah obesiti negara ini.
Masalah obesiti negara ini semakin meningkat apabila lebih 16.8 juta penduduk menghidap penyakit itu yang berpunca daripada amalan gaya hidup dan pemakanan tidak seimbang. Dan perkara ini sendiri telah diakui oleh Pengarah Eksekutif Institut Nasional Diabetes Malaysia ataupun NADI, iaitu Datuk Profesor Mustafa Embong. Seterusnya, kesannya adalah sakit gigi. Kurangnya menjaga kebersihan mulut dan gigi tentu menjadi penyebab utama seseorang kerap mengalami sakit gigi. Selain itu, pola makanan yang tidak sihat juga dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami sakit gigi. Seseorang yang gemar mengkonsumi makanan manis lebih mudah mengalami sakit gigi dibandingkan orang-orang yang sederhana ataupun seimbang dalam menjaga pola makannya. Makanan manis yang mengandungi gula tinggi dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan pada mulut dan gigi. Hal ini disebabkan makanan manis atau gula dapat menyebabkan bakteri Streptococcus sebagai penyebab gangguan pada gigi berkembang biak dengan mudah. Bakteria tersebut dapat membentuk plak pada gigi. Plak pada gigi yang tidak mendapatkan penanganan yang tepat ataupun rawatan yang tepat akan menyebabkan karang gigi yang tentunya boleh menyebabkan gangguan kesihatan pada gigi seperti gingivitis ataupun radang gusi. Bakteria yang menempel pada gigi tersebut akibat makanan manis yang telah kita makan dapat mengikis bahagian luar gigi sehingga membentuk lubang pada gigi. Tidak hanya makanan, sebaiknya perhatikan minuman yang diminum. Minuman yang mengandungi gula tinggi juga dapat menyebabkan keadaan sakit gigi ini berlaku. Akhir sekali, kesan paling buruk dalam pengambilan makanan segera adalah menyebabkan seseorang itu mengalami penyakit-penyakit kronik. Antara penyakit kronik yang dikaitkan dengan pengambilan makanan segera adalah penyakit darah tinggi dan kencing manis. Kandungan kolesterol dan kadar gula yang amat tinggi pada makanan segera akan mengganggu fungsi badan kita bagi merembes bahan-bahan yang tidak diperlukan dalam badan. Sekiranya amalan gaya hidup yang sihat dan pemakanan seimbang tidak dipraktikan oleh semua golongan di Malaysia, kadar kesihatan akan menjunam dan akan merosakkan imej negara kita. Persis kata peribahasa Melayu, sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tiada guna yang bermaksud. Fikirlah tindakan kita hari-hari pada hari ini sebelum mendapat akibatnya kelak. Kajian yang telah dibawa oleh World Health Organization ataupun WHO telah menyatakan bahawa 10 penyebab utama kematian di dunia antaranya adalah kencing manis yang telah mengakibatkan 1.59 kematian. Maafkan saya, 1.59 juta kematian. Kencing manis ini adalah berpunca daripada tidak menjaga pola makan selain daripada faktor genetik. Kesimpulannya, berubah ke arah pemakanan yang sihat tidak seharusnya menjadikan kita stres kerana ia merupakan satu proses pembelajaran yang memerlukan masa. Ianya tidak semestinya sempurna pada percubaan pertama. Jika hari ini tidak berjaya, kita boleh mencuba lagi pada hari seterusnya. Kita tidak semestinya terus menyekat makanan yang kita suka. Kita juga tidak semestinya membuang semua pada sesuatu masa. Itu biasanya akan membuatkan kita cenderung untuk menipu atau lebih parah lagi, terus berputus asa untuk mencuba pelan pemakanan baru. Kaedah yang lebih baik adalah dengan membuat perubahan kecil tetapi berterusan pada sesuatu masa. Dengan mengekalkan gol yang sederhana ataupun target yang sederhana, kita akan dapat mencapai lebih banyak matlamat dalam jangka masa panjang. Dan perubahan ini dapat dilakukan
tanpa rasa tidak selesa dan terpaksa dengan kaedah diet yang berlebihan. Semoga tips-tips dan ilmu-ilmu yang terdapat dalam ceramah saya ini yang telah saya kongsikan kepada anda semua dapat membantu anda mengekalkan diet yang sihat. Seterusnya, membantu memberi manfaat yang lebih banyak untuk kehidupan seharian demi masa depan yang lebih cerah. Sekian daripada saya. Terima kasih kerana sudi mendengar dan menonton ceramah daripada saya. Jika terdapat kurang, saya memohon maaf kerana saya juga insan yang biasa yang pasti membuat kesilapan. Siang-siang dia tanya isteri, "Siang sudah makan belum?" Usai sudah ceramah hari ini. Sekian dan Assalamualaikum. Terima kasih saya ucapkan kepada para penonton.